Penubuhan National Task Force yang diterajui oleh Angkatan Tentera Malaysia sejak 6 Mei 2020 jelas membuahkan hasil apabila beberapa siri kejayaan menumpaskan kegiatan jenayah rentas sepadan di lakar pasukan itu. National Task Force yang dianggotai 18 agensi penguasa Malaysia menggunakan kaedah pencegahan, pengesanan, penghindaran, pelencongan, penahanan dan pengusiran dalam mengawal sempadan negara sekaligus mengekang penularan wabak COVID-19. Terbaru, Panglima Angkatan Tentera Jeneral Tan Sri Afindi Buang mengarahkan National Task Force untuk memperkasakan op benteng khas di Johor kerana negeri itu dilaporkan menjadi lokasi kedua tertinggi bagi kes kemasukan parti khususnya dari Pulau Bintan dan Pulau Batam. Bagi statistik kes di Johor mulai Mei 2020 hingga 10 Mac 2022 sebanyak 1,074 pelaporan kes dilaporkan yang terdiri daripada kes tangkapan, kes penglihatan, pengusiran, rampasan barang tanpa tuan dan perompakan laut. Dari statistik ini, seramai 4,278 parti telah ditangkap. Kesemua ini juga melibatkan nilai rampasan berjumlah 175 juta. Abu Bakar Maritime Base yang berdiri megah di atas batuan tengah sepanjang 316 meter ini terletak kira-kira 8 batu nautika dari Tenggara Johor menjadi pusat pemantauan untuk mengawal kegiatan jenayah di perairan negara. Setiap masa ada petugasan anggota kat sini. Kat sini dia memantau kawasan perairan sini. Memantau dari segi kapal-kapal yang berlayar kat sini lah. Dia log lah apa aktiviti-aktiviti yang terjadi kat sini. Selain itu, op benteng turut diperkasakan dengan penggunaan aset kapal perang KD Mahawangsa milik Tentera Laut Diraja Malaysia. KD Mahawangsa yang dilengkapi dengan meriam dan juga senjata api bertindak sebagai kapal induk dalam menyampaikan maklumat dan juga memberi arahan kepada bot-bot pemintas dan juga bot-bot ronda dalam menahan bot asing yang memasuki perairan negara. Kekuatan keanggotaan kapal ini adalah seramai 170 orang anggota TLDM. Untuk makluman Oscar Yankee, radar swasna telah mengesan satu kali bot laju yang mencurigakan di posisi 0119.00 utara 5 Batu Nautika Tenggara Tanjung Penyusup menuju ke daratan berhampiran Tanjung Penyusup. Mohon laksanakan pemeriksaan terhadap bot yang berkenaan. Julaya cari-cari di sini Oscar Yankee. Roger diterima. Mahawangsa akan arahkan bot untuk melaksanakan pemeriksaan. Ganti. Kapal induk yang ditauliahkan pada 16 Mei 1983 ini kini berada di bawah tanggungjawab pegawai memerintah KD Mahawangsa, Kapten Muhammad Amin Mak Tahir sejak April tahun lalu. Mothership ni ataupun kapal induk ni akan memberi pengarahan untuk bot-bot pemintas ini bergerak ke kawasan-kawasan yang kita dapati ada unsur-unsur ataupun bot-bot yang suspicious ataupun yang kita perlu siasat. Dan seterusnya bot-bot pemintas ni akan menggunakan KD Mahawangsa ni sebagai tempat untuk ulang bekal dia ataupun kita nak memberi makanan ke ataupun untuk beri supply kepada minyak dia dan seumpamanya, dan juga untuk kru-kru warga bot tersebut berehat. Pengoperasian op benteng ni kita buat 24 hours. Jadi itu fungsi yang utamalah untuk kapal induk ataupun kapal-kapal yang ditugaskan sebagai mothership ni seperti KD Mahawangsa ni. Penugasan mengawal perairan negara yang berkeluasan lebih 600,000 km persegi ini menjadi efektif apabila kesemua anggota KD Mahawangsa bersama anggota penguatkuasa lain sentiasa berada dalam keadaan bersiap siaga.
Dalam benteng ni kena perlu aset yang baik lah daripada segi peralatannya. Machinery-nya mesti beroperasi, kita boleh perlu dapat memintas. Sebab tu kita bot pemintas kita mesti dengan kelajuan yang tinggi. Satu lagi kita perlu radar yang baik untuk kita beroperasi supaya kita boleh memantau mana-mana kontak yang kita dapati perlu disiasat. Itu semua sangat penting lah dari segi kesiagaan aset tu sendiri. Sejurus mendapat maklumat dan arahan daripada kapal induk, pemeriksaan ke atas bot-bot yang mencurigakan akan segera dilakukan oleh para anggota bot pemintas termasuk Agensi Penguatkuasa Maritim Malaysia serta pasukan Polis Marin. Perairan Pulau Batuan Tengah ini adalah laluan antarabangsa dan juga zon keselamatan. Bot-bot nelayan ataupun pemancing ini tidak dibenarkan berada di kawasan ini, dan pada jam 11 pagi pihak TLDM dan juga APMM mengesan sebuah bot berada di kawasan lautan ini. Berikutan itu, para pemancing ini diberikan amaran pertama dan diarahkan untuk beredar dari perairan antarabangsa. Pemeriksaan juga dilakukan ke atas kapal-kapal dagang, khususnya dari luar negara, bagi memastikan mereka tidak melanggar Ordinan Perkapalan Saudagar 1952. What type oil? Marine gas wise, marine gas wise, MGU. Okay. Diesel. Used for diesel. Diesel, sir, diesel. There is original certificate. The one is on the show right now. There is Danish certificate. All certificates still valid. Stay valid, sir. Or stay valid. The ship from registered from Falkland. Yes, sir. Falkland. Rondaan di laut dipergiatkan pada 11 malam, memandangkan itu adalah waktu aktif penjenayah rentas sempadan mengambil kesempatan mencerobohi perairan negara, khususnya Tekong untuk menyudup masuk parti basah. Tekong mana Tekong? Kamu ada kebenaran masuk, ada pasport? Kosong. Saya kamu ditahan ya, kerana tidak memiliki dokumen rasmi untuk masuk ke Malaysia ya. Manakala di darat pula, sistem pengesanan radar kenderaan perisai gempita AV8 digunakan oleh pasukan Regimen Ketiga Kor Amor Diraja dalam op benteng ini. Selain itu, 8 aset drone milik bahagian staf perisian pertahanan ATM dan pasukan gerakan udara PDRM diterbangkan setiap hari bagi mengesan pergerakan penjenayah rentas sempadan. Drone yang dilengkapi pengimbas haba dan alat pandang malam ini antara aset canggih yang sesuai digunakan untuk mengesan musuh dalam keadaan gelap seperti parti kering yang sedang menunggu tekong di pesisiran pantai. Sekiranya situasi seperti itu berlaku, anggota Regimen Ketiga Kor Amor Diraja mendapatkan bantuan daripada Combat Tracking Team cawangan anjing perang bagi mengesan parti yang bersembunyi di sebalik semak samun. Cabaran-cabaran yang kami hadapi di sini ialah seperti mana yang tuan-tuan tahu, kita berada 24 jam di sini. Jadi di antara cabaran utama adalah cuaca, dari segi cuaca dan juga ancaman daripada parti itu sendiri yang mungkin kita tidak tahu membawa COVID dan sebagainya. Kita tidak ada halangan kepada permasalahan ataupun persekitaran tersebut. Kita sentiasa 24 jam itulah tugas kami di sini regardless weather or terrain. Kenderaan darat seperti truk 3 tan, pacuan 4 roda dan all-terrain vehicle ATV antara aset ATM yang dikerah untuk mengawal pesisiran pantai Johor yang berkeluasan 210 km persegi. Our spot area ada lebih kurang 12 kawasan
dan kawasan tersebut telah dijaga dengan rapi. Pasukan saya telah mendapat kerjasama yang jitu daripada penduduk setempat dan juga agensi-agensi yang lain dalam menyalurkan maklumat dan menentukan agar penugasan saya yang telah diserah ini dilaksanakan dengan berkesan dan efektif sekali sepanjang penugasan saya. Kesemua parti basah dan parti kering yang ditahan ini perlu menjalani ujian saringan COVID-19 dilakukan oleh pihak Kementerian Kesihatan Malaysia. Kami akan melakukan saringan kesihatan iaitu saringan COVID-19 yang akan dijalankan di tempat kejadian, iaitu kami menggunakan RTK antigen. Result akan memerlukan masa sekurang-kurangnya 15 ke 20 minit lah untuk kami announce kes adalah positif ataupun negatif. Jadi jika keputusannya adalah positif, maka kami akan inform kepada pihak ATM untuk urusan selanjutnya kepada pihak Jabatan Imigresen Malaysia lah. Setelah keputusan ujian saringan COVID-19 diperolehi, mereka diserahkan kepada Jabatan Imigresen Malaysia untuk disiasat di bawah Akta Imigresen 1959 Palang 63. Peranan imigresen dalam operasi sebegini, kita akan membantu daripada segi proses dokumentasi dan seterusnya kita akan membawa mereka semua ke pusat tahanan imigresen di Taman Sentiasa Tropika dan untuk buat siasatan lanjut lah. Jika ada yang positif, kita akan ada tempat pengasingan untuk OKT yang positif lah. Kita akan asingkan daripada tahanan-tahanan yang lain. Sementara itu, beberapa aset dan logistik canggih baharu seperti pemasangan kamera litar tertutup CCTV yang dilengkapi pengesanan haba di kawasan-kawasan hotspot dicadangkan bagi memperkasakan kawalan sepadan negara. Pelaksanaan Op Benteng melalui konsep whole of government approach atau pengembelingan keseluruhan jentera kerajaan memang mendapat keberkesanan berbanding kerja secara silo yang dipraktikkan sebelum ini. Kerjasama ini perlu diteruskan kerana memberi impak yang besar, bukan sahaja mengekang penularan COVID-19, malah isu jenayah rentas sempadan turut dapat ditangani. Semua peringkat rakyat Malaysia juga bertanggungjawab untuk sama melindungi kedaulatan negara. Jangan menjadi pengkhianat negara dengan menjadi tekong dan tali barut dalam sebarang aktiviti penjeblohan parti atau jenayah rentas sempadan ini. Teruskan memberi sokongan dan kerjasama kepada pasukan keselamatan dalam usaha kita memastikan kedaulatan negara itu sentiasa terpelihara. Bersempena pembukaan pintu sepadan negara pada 1 April 2022, Op Benteng akan terus dipertingkatkan oleh National Task Force dalam mengekang jenayah rentas sempadan. Laporan Tun Hizami Hashim, 999.